Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan membentangkan tugasan 2 BMNB 3213 iaitu Kurikulum Bahasa Melayu. Ahli kumpulan saya terdiri daripada saya, Nur Nadia Umira binti Darmadi, Nurul Ilmi binti Muhammad Suhair Rusmadi dan Siti Masitah binti Abu Kasim. Baiklah, pada hari ini saya akan membuat simulasi pengajaran berkaitan dengan kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. SK yang saya terapkan dalam kemahiran mendengar bertutur ini adalah 1.3 iaitu bercerita dan menceritakan perkara yang didengar, ditonton dan dibaca dengan intonasi yang betul. SP yang diterapkan pula ialah 1.3.2 iaitu menceritakan sesuatu perkara yang didengar, ditonton dan dibaca dengan sebutan yang betul, intonasi, gaya dan ekspresi yang sesuai. Hai murid-murid, hari ini Cikgu Nadia ingin mengajar tentang kelestarian alam. Tajuk kita pada hari ini ialah jagalah kebersihan alam sekitar kita. Baiklah murid-murid semua, sebelum tu cikgu nak kamu semua tengok video yang cikgu nak tayangkan ni. Tengok betul-betul ya, lepas ni cikgu nak tanya apa yang kamu dapat daripada video tu. Sampah merata-rata. Jangan buang sampah merata-rata. Jangan buang sampah merata-rata. Sampah dibuang di tempat yang disediakan. Tempat yang bersih, indah dan sihat. Baiklah murid-murid, berdasarkan video yang cikgu tayangkan tadi yang kamu semua tengok tadi tu, cikgu nak tanya kamu semua. Apa yang kamu semua nampak dan apa yang kamu semua dapat daripada video tu? Cepat cikgu nak seorang bagi tahu apa yang kamu dapat. Ya, Adib, apa yang kamu dapat? Ya, betul. Ada dinosaur warna kuning tu, dia buang sampah merata-rata. Lagi. Siapa lagi nak cakap? Okey, Fatimah. Betul. Dinosaur warna biru tu terjatuh. Terjatuh sebab apa? Ya, dia terpijak kulit pisang. Siapa yang buang kulit pisang tu? Betul, dinosaur warna kuning tu yang buang kulit pisang. Dah terjatuh dinosaur warna biru tu. Jadi, cikgu nak tanya. Ada lagi ke yang nak cakap? Ha, Amirul, cakap.
Betul tu. Tengok kawan-kawan dinosaur warna kuning tu, yang warna hijau, warna merah jambu, semua marah dekat dinosaur warna kuning tu sebab dia buang sampah merata-rata. Dah ada tong sampah tapi buang dekat luar tong sampah. Jadi, cikgu nak tanya kamu semua. Patut ke kita buang sampah merata-rata? Tak patut. Kita kena buang sampah pada tong sampah. Baiklah. Cikgu nak tunjukkan kepada kamu semua dua gambar yang berbeza. Cikgu nak kamu semua tengok. Tengok gambar ni. Gambar ni dekat mana ni? Dekat pantai. Dekat pantai. Ada dua gambar ya. Cikgu nak kamu semua tengok dua gambar ni. Baik, kamu semua dah tengok? Dah tengok dua gambar yang cikgu tunjuk ni? Baik, saya nak Diana, bagi tahu. Gambar yang pertama tu apa yang kamu nampak? Betul, kamu nampak pantai, cantik, bersih. Lagi-lagi apa lagi kamu nampak? Ada pokok. Cantik. Cantik dah ya. Baik, seterusnya cikgu nak yang lelaki pula lah. Yang lelaki Fikri. Gambar kedua tu, apa yang kamu nampak? Cuba bagi tahu cikgu apa yang kamu nampak. Betul, ada tong sampah. Tong sampah tengah jatuh. Dah jatuh tong sampah tu. Lepas tu ada apa lagi tu? Ada beg plastik. Lagi? Fikri. Sampah merata-rata. Pantai tak cantik. Pantai kotor. Betul. Kedua-dua pendapat yang Fikri dengan Diana bagi tahu tadi, kedua-duanya betul. Satu tu pantai tu cantik, bersih, ada pokok. Yang bawah tu banyak sampah, ada plastik dekat air. Jadinya murid-murid kita kena tahu, kita kena jaga kebersihan pantai kita. Kalau tak nanti ikan mati, air busuk. Banyak nanti benda yang jadi tau. Baiklah, seterusnya murid-murid, cikgu nak kamu semua buka buku teks Bahasa Melayu halaman 120 dan 121. Buka-buka. Baik, cikgu nak kamu tengok. Dekat situ ada dialog. Baiklah. Untuk kali ni, untuk pertama kali, kamu ikut cikgu baca. Boleh? Baik. Buka muka surat 120. Ikut cikgu. Baca dengan intonasi, gaya, ekspresi yang betul. Ikut cikgu. Izzah dan Amna menonton cerita tentang sains dan teknologi yang berkaitan dengan kehidupan. Kemudian, mereka melakukan aktiviti main peranan. Ikut cikgu baca ya. Baca dengan intonasi yang betul. Tengok yang monyet tu. Sedapnya buah ini. Nasib baik ada pokok ini. Dapatlah aku makan buahnya. Terima kasih sang pokok. Aku akan membalas jasamu dengan menyebarkan biji benih kamu. Okey, baik. Seterusnya ikut cikgu lagi. Pokok tu pula. Apa pokok tu cakap? Pokok cakap, sama-sama sang monyet. Dalam kehidupan ini, kita saling memerlukan. Saya bersyukur kerana dapat membantu hidupan lain. Akar tunjang saya masuk jauh ke dalam tanah
untuk mendapatkan nutrien. Baik, jadi apa yang akak tu cakap? Terima kasih kerana tidak melupakan saya. Terusnya, buka muka surat 121. Nampak tak gambar bibir tu? Yang gambar bibir tu kamu kena fikir sendiri apa nak dijawab. Boleh? Baik. Tengok tu. Burung cakap apa? Yang nombor 4 tu. Burung cakap, baca dengan intonasi ya. Dengan ekspresi sekali. Sang daun. Cuba lihat monyet dan sang pokok itu. Rancak mereka berbual tentang sumbangan masing-masing. Ikut cikgu baca. Saya fikir kamu juga ingin menyatakan sumbangan kamu. Tengok, lepas tu daun tu cakap apa? Nombor 5 tu. Sumbangan saya pula menyerap karbon dioksida, mengeluarkan oksigen dan mengurangkan pencemaran bunyi. Saya lihat kamu gembira bersarang di situ, sang burung. Mesti ada sebabnya. Tengok nombor 7 tu. Ada bibir tu. Apa sang burung nak jawab? Siapa nak fikirkan apa yang sang burung nak jawab dekat sang daun? Ya? Zikri? Apa yang sang daun nak cakap? Apa yang sang burung nak cakap dekat sang daun tu? Betul. Zikri cakap, sang burung kata, mestilah saya gembira sang daun. Betul. Pandai Zikri. Okey, baiklah. Yang seterusnya, tengok tu nombor 8 tu. Wahai sang pokok, baca ikut cikgu. Wahai sang pokok, berikanlah nasihat kepada penghuni di sini. Tengok nombor 9 tu. Apa yang pokok ni nak jawab? Siapa-siapa nak jawab? Apa yang pokok ni nak kena jawab, bagi nasihat apa? Ya, Aira. Apa yang pokok ni nak jawab? Betul. Bagi tepukan untuk Aira. Aira cakap pokok ni kata kita mestilah menjaga alam sekitar di kawasan ini. Betul Aira. Pandai Aira. Baiklah, seterusnya kita ada, cikgu ada latihan untuk kamu semua. Nampak tak soalan cikgu kat depan ni? Baca arahan tu. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Dina, baca soalan pertama. Ya, apa jawapan dia? Betul. Soalan pertama, masyarakat hendaklah menjaga bumi kita dengan baik. Baiklah, soalan yang kedua, cikgu nak Aiman baca. Betul, pandai Aiman. Kita mestilah buang sampah ke dalam tong sampah. Soalan yang ketiga, Fikri baca. Betul, pantai yang tidak mempunyai sampah itu kelihatan bersih. Soalan yang keempat, Azam, baca. Ayah sedang menanam pokok di kebunnya. Yang terakhir, cikgu nak perempuan pula. Mastura, baca. Murid yang baik ialah murid yang tidak membuang sampah merata-rata. Betul. Pandai kamu semua hari ini. Baiklah, kamu semua. Apa yang kamu dapat berdasarkan pembelajaran kita hari ini? Kena kita semula lagi. Buang sampah jangan merata-rata.
Kena jaga kawasan sekolah. Bersih-bersih. Bagus. Tanya semua. Baiklah, kita jumpa lagi di masa akan datang. Boleh? Terima kasih murid-murid. Baiklah, sama-sama. Baiklah, sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Tadi kita dah lihat Cikgu Nadia mengajar aktiviti yang melibatkan kemahiran dengar tutur. Sekarang saya, Nurul Ilmi binti Muhammad Suhail Usmadi, akan mengajar aspek seni bahasa. Saya telah memilih standard kandungan 4.3 menghasilkan bahan sastra dengan menyerapkan keindahan dan kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara kreatif. Manakala saya memilih standard pembelajaran 4.3.1 menghasilkan puisi dengan bahasa yang indah dan santun berdasarkan bahan rangsangan dan mempersembahkannya secara kreatif. Assalamualaikum murid-murid. Murid-murid pernah dengar tak perkataan puisi? Tak pernah? Macam mana kalau perkataan pantun? Pernah dengar? Semua pernah dengar pantun kan? Baiklah, sastra Melayu terbahagi kepada dua, iaitu puisi dan juga prosa. Puisi ada banyak. Siapa tahu? Okey, betul. Pantun. Cikgu dah sebutkan tadi. Okey, pantun. Contoh lagi puisi. Apa dia? Syair. Betul. Lagi? Ya, betul. Sajak. Sajak merupakan puisi moden. Okey. Macam mana pula kalau prosa? Betul. Cerita pendek, cerpen. Lagi? Novel. Okey, tapi hari ni cikgu nak sentuh puisi pantun sahaja. Okey, boleh tak kalau cikgu nak pilih nama secara rawak dan cikgu nak orang yang bertuah tu sebutkan contoh pantun yang awak tahu. Boleh? Boleh. Okey, cikgu mulakan ya. Baiklah, sekarang cikgu akan petik nama menggunakan aplikasi stopwatch. Siapa yang bertuah tu ya? Okey Raja, boleh tak tolong cikgu berikan satu pantun yang kamu tahu. Yang mudah-mudah je pun boleh. Ya, yang kamu tahu. Pecah kaca, pecah gelas. Lepas baca, harap balas. Okey, beri tepukan untuk Raja. Okey, sekarang cikgu akan paparkan 4 rangkap pantun. Baiklah, murid-murid nampak tak apa yang cikgu sedang paparkan di skrin ni? Nampak? Alhamdulillah. Okey, boleh tak cikgu nak 4 orang wakil untuk melafazkan pantun bagi setiap rangkap? Cikgu nak Sarah, Adam, Maizatul dan juga Hakimi. Okey, Sarah, cuba lafazkan pantun rangkap pertama. Okey, terima kasih Sarah. Adam, baca rangkap kedua. Okey, terima kasih Adam. Okey, Maizatul, baca rangkap ketiga. Okey, terima kasih Maizatul. Okey, Hakimi, lafazkan rangkap keempat. Okey, terima kasih kepada Sarah, Adam, Maizatul dan juga Hakimi. Okey, boleh tak murid-murid semua ikut cikgu? Boleh. Okey, kita mulakan dengan rangkap pertama. Semua tengok pada kotak yang berwarna putih yang pertama. Buah cempedak di luar pagar. Ambil galah, tolong jolokkan. Saya budak, baru belajar. Kalau salah, tolong tunjukkan. Okey, siapa tahu maksud rangkap pertama ni?
Ya betul, kita perlu terus belajar dan berusaha serta menerima teguran. Kalau salah, tolong tunjukkan. Okey, mari ikut cikgu lafazkan rangkap kedua. Pergi ke pantai berkacamata. Duduk sendiri di tengah taman. Selalu jaga perkataan kita. Jangan sakiti perasaan teman. Okey, pandai semua. Okey, apa maksud rangkap kedua ni? Ya betul, kita perlu jaga percakapan kita semasa berkomunikasi dengan orang lain. Sebab apa? Telajak perahu boleh diundur. Telajak kata? Betul, buruk padanya. Baiklah, berdasarkan keempat-empat contoh pantun, apa yang murid-murid nampak? Ya betul, rima akhir dia ialah A, B, A, B. Sebab apa? Mari kita tengok rangkap pertama. Di luar pagar, R, N, R, N. Jadinya A, B, A, B. Rangkap kedua pula, berkacamata. A, taman. N, kita. A semula dan N semula. Jadinya rima akhir. Ya betul, A, B, A, B. Okey, selain rima akhir, apa yang murid-murid dapat analisis berdasarkan keempat-empat contoh pantun ni? Ya betul, pantun mempunyai pembayang dan juga maksud. Pembayangnya ialah dua baris yang teratas dan maksudnya berada di dua baris yang bawah. Contohnya, buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan merupakan pembayang. Dan saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Itu merupakan maksud. Semua dah faham kan cara dan ciri-ciri pantun yang baik? Ya, ada pembayang dan juga maksud yang ingin disampaikan. Okey, semua dah faham? Jadinya, cikgu nak kamu semua buka buku teks halaman 29 yang bertajuk Kita Jaga Kita di bawah tema kesihatan dan kebersihan. Cikgu nak awak semua baca dan fahamkan. Dah baca, dah faham? Lepas tu cikgu nak awak perlu buat satu rangkap pantun berkaitan cara mencegah COVID-19. Okey, cikgu bagi masa untuk awak baca, faham dan cipta satu rangkap pantun. Kemudian cikgu nak awak bentangkan, boleh? Baik, semua murid-murid dah siap menciptakan satu rangkap pantun pada buku tulis masing-masing? Sudah, Alhamdulillah. Okey, cikgu tahu kamu semua takut kan? Jadinya cikgu nak kita guna roda putaran, spin wheel, boleh? Okey, kita tengok nama siapa yang bertuah? Ain yang bertuah. Sila sebutkan dan lafazkan pantun yang kamu telah cipta tadi. Cikgu nak kamu lafazkan pantun tersebut dengan intonasi dan sebutan yang betul, boleh? Okey, bagus Ain, silakan. Tuai padi antara masak, hidang tetamu kuih bangkit, elak diri ke tempat sesak agar COVID tidak berjangkit. Tahniah. Ya betul, kita perlu elakkan diri daripada ke tempat yang sesak untuk mengelakkan COVID-19 berjangkit ke diri kita. Okey, murid yang seterusnya boleh? Okey, Aidil, sila lafazkan kamu punya pantun yang telah kamu cipta tadi. Kecil-kecil si pokok bangsai, sama katik si ayam serama. Perjuangan kita belum selesai, patuhi SOP keselamatan bersama. Ya betul, terima kasih Aidil. Ya, kita perlu patuhi SOP. Contohnya, menjaga penjarakan dan sebagainya. Okey, Tania. Okey, terima kasih murid-murid cikgu. Sekarang, nampaknya semua dah faham cara nak buat pantun. Okey, pantun ada irama akhir ABAB dan juga ada pembayang dan maksud. Baik, nampaknya masa mencemburui kita. Jadinya cikgu akan teruskan ke aktiviti pengukuhan dan cikgu akan mulakan dengan pemulihan. Jom kita jawab kuis ramai-ramai. Okey, kamu semua dah bersedia? Burung nuri, burung dara, terbang ke sisi taman kayangan. Cubalah teka, wahai saudara, semakin diisi, semakin ringan. Murid-murid rasa apa jawapan untuk teka-teki pantun ni?
Ya betul, belon. Belon jawapan dia. Semakin diisi, semakin ringan. Pandai semua. Teka-teki kedua pula. Jatuh di parit, lutut berdarah. Sebab habuk masuk ke mata. Binatang ini menghisap darah, bawa penyakit kepada manusia. Ya betul, nyamuk. Okey, untuk teka-teki ketiga pula. Anak-anak bermain obor. Obor dikira satu persatu. Badannya petak, ada nombor. Apakah nama benda itu? Ya betul, dadu. Baik, terima kasih semua. Tahniah. Sekarang cikgu akan beralih ke latihan pengukuhan untuk pengayaan. Kita akan buat teka silang kata bersama-sama, boleh? Soalan pertama. Pantun ialah karangan berangkap yang menggunakan bahasa-bahasa. Ya betul, bahasa-bahasa indah. Okey, soalan yang seterusnya. Pantun mempunyai apa dan maksud? Pembayang, betul. Okey, soalan seterusnya. Tempat kosong, akhir baris pantun ialah AB. Ya, rima. Pandai semua, rima. Baik, soalan seterusnya. Pecah kaca jatuh berderai ketika menyusun. Taringnya tajam bila menyeringai, bila mengaum terasa gerun. Haiwan apa tu? Ya betul, harimau. Baik, soalan seterusnya. Pantun teka-teki bersifat menghibur. Baiklah, soalan terakhir. Pucuk kaduk bunga kenanga, dayung perahu tuju haluan. Duduk rumah, usah ke mana? Elak keluar tanpa. Jawapan dia mesti ada berkait dengan baris kedua, iaitu dayung perahu tuju haluan. Ya, jawapan dia tujuan. Duduk rumah, usah ke mana? Elak keluar tanpa tujuan. Baik, sampai di sini sahaja kelas kita pada hari ini berkaitan aspek seni bahasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masyita binti Abu Qasim akan meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran iaitu dari aspek tata bahasa. Assalamualaikum murid-murid. Baiklah, tema kita pada hari ini ialah integriti dan tajuk pembelajaran kita ialah saya penjawat awam. Baiklah, jika murid-murid lihat pada paparan di skrin, terdapat beberapa pekerjaan yang terdapat di Malaysia. Contohnya polis, bomber dan askar. Seterusnya, standard kandungan yang cikgu pilih ialah 5.1 iaitu memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Dan standard pembelajaran yang akan diajar kepada murid ialah 5.1.3 iaitu memahami dan menggunakan pelbagai kata adjektif mengikut konteks. Baiklah murid-murid, mari kita belajar kata adjektif. Murid-murid sudah tahu apa itu kata adjektif? Baiklah, kata adjektif ialah perkataan yang menerangkan sifat sesuatu benda, keadaan atau perbuatan. Dan kata adjektif terdapat 9 jenis. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita hanya akan belajar 3 jenis kata adjektif. Di mana kata adjektif ini kita akan mengaitkan dengan tema dan tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kata adjektif yang pertama iaitu cara. Cara memberi pengertian keadaan, kelakuan atau ragam. Contoh perkataan laju, lambat, deras, jarang, kerap, selalu dan jelas. Contoh ayat yang kita boleh gunakan, keputusan yang dibuat oleh pengadil itu lambat. Baiklah, kata adjektif yang kedua, sifat atau keadaan. Perkataan yang digunakan bagi menerangkan sifat atau keadaan sebagai unsur keterangan kepada kata nama. Contoh perkataan kuat, cantik, kemas, lemah, kukuh, baik, pandai dan berani. Contoh ayat yang kita boleh gunakan, pengantin itu sangat cantik. Baiklah, kata adjektif yang ketiga, warna. Warna sebagai unsur keterangan kepada kata nama ialah perkataan yang memberi pengertian warna. Contoh perkataan putih, ungu, jingga dan merah. Contoh ayat yang kita boleh gunakan, motosikal baharu yang dibeli Ismail berwarna merah.
Baiklah murid-murid, jika melihat pada paparan tersebut, terdapat satu peta minda di mana cikgu ingin kamu semua senaraikan kata adjektif yang terdapat pada pekerjaan penjawat awam yang cikgu tunjukkan pada awal pembelajaran. Murid-murid ingat ke? Baiklah, contohnya pekerjaan askar, polis dan bomba. Jadi, cikgu nak kamu semua senaraikan kata adjektif yang terdapat pada pekerjaan penjawat awam. Contohnya, pekerjaan bomba. Jadi, kata adjektif apa yang boleh kamu lihat yang terdapat pada pekerjaan tersebut? Contohnya, bomba. Jadi, kata adjektif sifat yang terdapat pada bomba ialah berani. Baiklah murid-murid, di sini cikgu akan menggunakan pemasa bom di mana kamu diberikan selama 5 minit sahaja untuk menyenaraikan kata adjektif yang terdapat pada pekerjaan penjawat awam. Baiklah murid-murid, cikgu akan membuka pemasa bom tersebut. Jadi awak semua akan diberikan masa selama 5 minit. Baiklah. Baiklah, selepas selesai murid-murid menyenaraikan kata adjektif tersebut, cikgu akan memilih 5 orang daripada kamu semua dan cikgu ingin kamu tampil ke hadapan dan bacakan kepada rakan-rakan kata adjektif yang kamu telah senaraikan. Seterusnya, cikgu akan menggunakan roda berputar ini untuk menentukan siapa yang akan tampil ke hadapan. Baiklah, yang pertama, Eric. Jadi, persilakan Eric untuk tampil ke hadapan dan beritahu kepada rakan-rakan kata adjektif yang awak senaraikan. Baiklah murid-murid, berikut merupakan perkataan ataupun kata adjektif yang telah disebut oleh rakan-rakan anda di hadapan sebentar tadi. Baiklah, kita akan lihat bersama-sama. Baik, bagi pekerjaan bomba, kata adjektif yang pertama, berani. Baiklah, berani dikategorikan sebagai kata adjektif. Ya, kata adjektif sifat. Baiklah, seterusnya, orange. Orange merupakan kata adjektif warna. Baiklah, yang seterusnya cekap. Bila seorang bomba mempunyai sifat cekap. Baiklah, seterusnya pekerjaan polis. Baik, polis yang pertama, kata adjektif yang telah disebut oleh rakan anda ialah tegas. Tegas dikategorikan sebagai kata adjektif sifat. Seterusnya, biru dan putih. Biru dan putih tergolong dalam kata adjektif warna. Baiklah, pekerjaan yang seterusnya, askar. Kata adjektif yang pertama yang akan anda telah sebut ialah kuat. Kuat dikategorikan sebagai kata adjektif, ya, kata adjektif sifat. Baiklah, seterusnya, hijau. Hijau juga tergolong dalam adakah dia dikategorikan sebagai kata adjektif sifat? Salah. Hijau merupakan kata adjektif warna. Seterusnya, askar juga mempunyai kata adjektif berani. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan melakukan aktiviti pengukuhan. Baiklah, yang pertama kita akan lakukan aktiviti pemulihan di mana semua murid akan melakukan aktiviti ini. Seterusnya, kita akan berbincang bersama-sama. Selepas selesai sahaja murid-murid menyiapkan aktiviti tersebut. Baik, arahan tersebut. Sesuaikan ayat dengan kata adjektif sifat yang betul. Baiklah, kita lihat pada ayat yang pertama. Pilih seorang murid yang murid-murid jawab apa? Baiklah. Ya, betul, cerdik. Baiklah, ayat yang kedua.
Azim berasa apa? Apabila dikejar, Azim dikejar oleh anjing. Jadi Azim berasa sangat takut. Seterusnya ayat yang ketiga, kucing ini sangat apa murid-murid? Lincah bermain bola. Bila ayat yang keempat, Rashid sudah sihat daripada demam. Ayat yang kelima, pegawai polis itu polisnya tadi, ia berani. Bila yang keenam, badannya lemah kerana tidak cukup makan. Bila ayat yang ketujuh, Nani sangat menolong ibu di dapur. Ya, Nani sangat rajin menolong ibu di dapur. Bila ayat yang ke-8, baju itu sangat cantik sekali. 9, garang sungguh singa yang berada di zoo itu. Ayat yang terakhir, lantai itu licin kerana tertumpah air sabun. Baiklah, kita akan semak bersama-sama. Baik, cikgu akan tanya siapa antara murid yang mendapat markah penuh 10/10. Okey, baik. Murid yang mendapat markah penuh, cikgu akan berikan ganjaran iaitu makanan. Seterusnya, aktiviti pengayaan di mana cikgu ingin kamu melakukan aktiviti pengayaan tersebut secara berpasangan. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih.